Ketika bom meledak, semasa laras senapang berhambur dengan peluru tak bermata, waktu ini jugalah anak-anak Afghanistan ini merengek apabila disambut sebagai insan baru mengenal dunia. Mereka selamat dilahirkan di alam sementara ini. Selepas diazan atau diiqamahkan, sambutan bayi Afghanistan di dunia ini bukan meriah dengan dentuman mercun dan bunga api. Tetapi anak-anak ini perlu langsung berjuang meneruskan hidup bertemankan pekikan ketakutan dan perjuangan akibat dihujani dentuman bom dan peluru yang datang dari segenap penjuru tanpa mengenal siapa dan usia. Kisah anak-anak Afghanistan ini sesuatu yang menarik untuk dipaparkan. Namun, kita rungkai dulu, apa keistimewaan Afghanistan sehingga negara padang pasir ini menjadi sasaran untuk diduduki Rusia dan Amerika? Pertama sekali, kita harus sama-sama memahami bahawa Afghanistan ini adalah sebuah negara yang juga disebut sebagai the heart of Asia ataupun jantung bagi Asia, dan juga ada juga pakar menyebut ianya adalah sebagai roundboard dunia ataupun bulatan kepada dunia, yang mana banyak pihak, terutama sekali di pihak barat dan juga pihak timur, hendak menguasai Afghanistan. Kerana apabila dapat menguasai Afghanistan, mereka dapat menguasai perjalanan di antara timur dan barat, dan juga dapat menguasai pelbagai lagi aspek, termasuk ketenteraan, termasuk ekonomi dan lain-lain. Kini Afghanistan bebas daripada cengkaman penjajah, namun mereka masih bertatih untuk melayari pemerintahan di negara sendiri selepas ditinggalkan begitu sahaja oleh kuasa besar sebelum ini. Okey, selepas pendudukan Amerika berakhir pada 31 Ogos 2021 sehingga sekarang sekitar lebih kurang 7 bulan di bawah pendudukan dan juga pentadbiran kerajaan Taliban, sebenarnya kita dapat melihat satu keadaan yang cukup berbeza, satu keadaan yang cukup signifikan yang berlaku bagi mana-mana negara yang mengalami peperangan. Dan ini telah dapat dilihat bagaimana berlakunya satu proses perubahan dan juga penerimaan yang agak kritikal bagi masyarakat. Kita dapat lihat ada dua kelompok yang mana menerima apa yang berlaku dan ada kelompok yang menolak kehadiran Taliban itu sendiri. Tetapi secara overall dapat disimpulkan bahawa majoriti masyarakat ataupun rakyat Afghanistan, mereka berasa senang dengan kehadiran Taliban kerana konsep bernegara yang sebenarnya negara merdeka, bebas, tidak dikuasai oleh penjajah itu telah terbukti di negara ini. Mengapa kita perlu bantu Afghanistan? Netizen sering mempertikaikan dengan laungan perkataan dan ayat. Ramai rakyat negara kita sendiri yang memerlukan bantuan. Kenapa nak tolong jauh-jauh sana? Ini faktanya. Dalam masa ini juga kita dapat lihat bahawa banyak berlaku perubahan dan juga kerajaan ini perlu dibantu, disokong. Dan di sini saya meletakkan ketidakadilan yang telah dilakukan oleh masyarakat dunia kepada Taliban dan juga Afghanistan terutama sekali, yang mengalami pelbagai kehidupan, kesusahan, kesempitan hidup, penderitaan yang mana tidak dibantu. Malah akaun mereka, kewangan mereka telah disekat dan juga telah dikenakan pelbagai halangan oleh pihak barat yang diketuai oleh Amerika. Malah mereka pun bukan minta untuk dijajah, mereka bukan minta untuk ditindas ataupun dimusnahkan dalam pelbagai siri-siri peperangan dan juga ancaman serta pencerobohan oleh pihak barat. Tetapi mereka telah menerimanya sebagai mangsa yang berada di tengah-tengah di antara hegemoni barat dan juga hegemoni timur, apa yang dipanggil sebagai Cold War ataupun perang dingin. Jadi di sini seharusnya kita bagi rakyat Malaysia dan juga kebanyakan negara lain, dunia lain, sama-sama untuk menyokong dan juga membantu Afghanistan. Kita berikan peluang, ruang dan masa untuk mereka membangun, bangkit bersama-sama. Dan kita jangan mengharapkan negara ini akan komplit, akan sempurna dalam satu hari, sebulan ataupun setahun, tapi berikan mereka beberapa tahun dengan bantuan daripada segala aspek yang kita mampu agar negara ini mampu bangun semula. Di sinilah peranan yang perlu dimainkan oleh rakyat Malaysia, negara Malaysia dan negara Islam seluruhnya untuk membantu Afghanistan menjadi sebagai sebuah negara yang cukup signifikan, dapat memberikan semula bantuan dan juga kehebatan itu kepada seluruh negara Islam, insya-Allah.
Dengan fakta ini, banyak pertubuhan bukan kerajaan NGO Malaysia yang bertindak melancarkan bantuan serta kempen bagi membantu membangunkan semula Afghanistan yang telah dirobek kuasa rakus sejak 40 tahun lalu. Muslim Care Malaysia adalah antara NGO Malaysia yang telah beberapa kali menghantar bantuan kepada rakyat Afghanistan dalam usaha membantu mereka meneruskan kehidupan. Pada Ramadan lalu, Muslim Care berkelana selama 10 hari di Herat dan Kabul bagi menyerahkan amanah rakyat Malaysia untuk disumbangkan kepada warga Afghanistan. Rombongan ataupun misi bantuan kemanusiaan Muslim Care Malaysia kali ini sangat istimewa kerana dibuat pada bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun 2022. Kita berada dalam sini bukan dalam 11 hari dan 4 hari di Herat, sebuah bandar di Afghanistan. Di Herat ini kita telah membuat berbagai-bagai program dan aktiviti untuk membantu rakyat Afghanistan yang sangat terkesan dan sangat miskin akibat daripada peperangan yang berlanjutan selama hampir 40 tahun. Antara program-program dan juga bantuan yang kita buat ialah kita telah memberikan bantuan iaitu food basket kepada lebih 200 keluarga, yang mana tiap-tiap satu keluarga mendapat bantuan lebih kurang RM220 dan keseluruhannya lebih kurang RM44,000 untuk food basket. Perjalanan dari Kuala Lumpur ke bumi perang Afghanistan ini adalah pengalaman yang tak dapat dijual beli bagi 14 peserta yang terlibat. Penceritaannya diteruskan dalam Pusada Jurnal episod 2 2022 selepas ini. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saksikan secara langsung majlis pelancaran jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 4 Jun 2022 10 pagi bertempat di Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Kuala Nerus, Terengganu, Darul Iman di TV1, saluran berita RTM dan rtmklik.gov.my. Ani yang terpaksa berkorban. Akak tak faham bila Ani sebut korban. Ani nak korban apa, Ani? Diorang akan ikut keputusan Mak. Mak buat semua ni sebab Mak nak ada orang jaga Ariel. Faham? Saya setuju. Saya akan gantikan tempat adik saya ni. Dia buat semua tu sebab duit. Bukan ikhlas pun nak kahwin dengan Ariel. Ini adalah kontrak perjanjian. Kenapa mesti ada perjanjian sebelum kahwin? Nak sembuhkan Zaril konon. Kau ingat kalau Zaril sihat, nak terima kau ke? Dia akan balik ke tunang dia lah. Mewarnaimu hanya di TV1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم. Maksudnya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu, yakni kembali setelah dibangkitkan. Surah Al-Mulk ayat 15. Detik kembara Afghanistan bermula dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Lebih manis dikenang, waktu berbuka puasa menemukan kesemua 14 peserta yang sebelum ini ada antaranya belum pernah bersua, cuma mengenali di alam maya.
Perjalanan 2 hari 2 malam sebelum menjejakkan kaki di bumi Afghanistan menjadi catatan buat peserta Natipah Abu dan Ustaz Muhammad Yasir Saleh. Perjalanan ke Afghanistan ni sangat mencabarlah bagi Kak Puan sebab mengambil masa 2 hari 2 malam. Kita terpaksa ikut jalan yang agak jauh kerana keselamatan. Kita tidak melalui jalan udara Pakistan. Sekiranya kita melalui jalan udara Pakistan, mungkin kita tidak akan mengambil masa yang panjang. Dan semasa kita tiba di pintu sempadan Iran ke Afghanistan, kita rasa sedikit rasa takutlah kan sebab kita tahu Iran juga tidak bersefahaman dengan Afghanistan. Seperti mana yang telah maklum, kita bertolak daripada KLIA terus ke Doha. Di Doha kita duduk kurang lebih dalam 20 jam. Jadi tidur sebagai orang musafir atas kerusi batas buat semua. Selepas itu kita pergi Mashhad. Daripada Mashhad kita naik pula bas 3-4 jam ya gitu, dan kita akan masuk di Islam Qala ya di sempadan Afghanistan. Alhamdulillah, dengan dokumen perjalanan yang lengkap serta mengikuti semua peraturan negara-negara yang dikunjungi, peserta kembara Afghanistan dibenar memasuki negara bekas perang itu. Tetapi sebab dokumen kita lengkap, kita boleh melepasi sempadan lah kan. Dan sebaik kita sampai di Herat, apa yang kita tengok Afghanistan ni adalah walaupun miskin, walaupun tak membangun, walaupun tak maju tetapi bersih. Itu yang kita kena bagi tahu kepada dunia bahawa Afghanistan sebuah negara miskin yang bersih. Dan apa yang saya boleh pandang, perjalanan itu saya rasa tidaklah berapa sukar, tapi memakan masa yang panjang. Yang dikatakan tempoh panjang itulah memerlukan kekuatan sebenarnya, tapi di segi pengurusan dan sebagainya rasanya tidak ada masalah lah. Seumpama kita pergi negara yang lebih tertekan keadaan tersebut, mungkin dengan sebab keadaan di Afghan ini asalnya suasana dia telah berubah ya, sama sekali selepas pengambilan kerajaan yang baru ini dia lebih keterbukaan ya, dalam untuk dalam ekonomi, pelancongan dan sebagainya dia dah mula buka. Dengan kerjasama daripada NGO tempatan, Pertubuhan Kebajikan Ehsas atau Ehsas Organisation, program di Herat serta Kabul berjalan lancar dan mengikut jadual. Salah satu program yang dilaksanakan sepanjang kembara Afghanistan ini ialah penyerahan bantuan keperluan harian serta majlis berbuka puasa bersama-sama asnaf di 10 lokasi terpilih. Kemudian juga kita beri jamuan iftar kepada 300 anak yatim di Herat, dan juga telah memberikan program iftar kepada 300 pelajar Madrasah Darul Ulum di Herat. Keseluruhan jumlahnya lebih kurang dalam RM10,000 untuk iftar ini. Baik di Herat maupun di Kabul, setiap kali majlis iftar yang diadakan di lokasi terpilih dapat dilihat rakyat Afghanistan amat memerlukan bantuan untuk kelangsungan hidup.
Saksikan istiadat perbarisan Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-64 pada hari Rabu 1 Jun 8.55 pagi dalam Selamat Pagi Malaysia di TV1 dan saluran berita RTM serta di rtmclick.rtm.gov.my. Saksikan secara langsung majlis pelancaran jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 4 Jun 2022 10 pagi bertempat di Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Kuala Nerus, Terengganu, Darul Iman di TV1, saluran berita RTM dan rtmclick.gov.my. Kanak-kanak ini yang lahir di bumi Afghanistan ketika peperangan berlangsung kini mula membesar. Awal hidup mereka, suasana kehidupan yang sukar telah ditempuhi. Kerana itu pada usia ini mereka sudah tahu bagaimana mahu mendapatkan pertolongan, menagih simpati, merintih dengan air mata membasahi pipi. Ada di kalangan kanak-kanak Afghanistan ini sudah mula berdikari, menolak troli mengambil upah mengangkat barang-barang untuk mencari rezeki. Semua ini mereka harungi demi mengalas perut untuk sehari. Esok lusa, mereka kembali meminta dan bekerja. Melihat kesungguhan rakyat Afghanistan pelbagai peringkat usia, mereka bersungguh-sungguh mahu keluar dari hidup susah. Wanita Afghanistan kini yang diberi kebebasan oleh kerajaan Taliban untuk belajar dan bekerja turut mahu berdikari. Especially after the Taliban took over the government of Afghanistan 15th of August 2021. So the people, what we face, that it's a good news for our Afghans, alhamdulillah, that before 15th of August, we had daily 1,000 to 1,500 our young generations killed from both sides, either from the government or from the Taliban side. It was Afghans, it was father of someone, they were son of someone, they were a husband of someone. That alhamdulillah, today we are happy, we are grateful for Allah that the war stopped in Afghanistan. Of course, maybe we will face with some problems when we are going from war to a peace, but we should deal with it because it is a problem. But the war is finished, that's a good news for us, alhamdulillah. Today we do not have any bloodshed anywhere, we do not have any explosions, we do not have any bombardment by any foreign forces, so that is a good news for us. But regarding to the economical situation, we know that nowadays Afghans are facing with many economic problems. So inshallah we believe that these things will also be solved gradually, very regularly. So we believe in Allah, we do tawakkal on Allah, inshallah, that we will go up from this stage, and inshallah we will reach to a peace, and also with the people will have inshallah normal life. Bagi membantu wanita Afghanistan mencari sumber pendapatan, Muslim Care Malaysia menggerakkan kegiatan ekonomi mereka dengan memberi latihan jahitan serta sumbangan mesin jahit agar perniagaan dapat dijalankan. Sekarang Muslim Care Malaysia berada di satu kelas, iaitu kelas tailoring, kelas menjahit kepada para wanita di Afghanistan ini, iaitu program Empowering Afghan Women yang dibuat oleh Muslim Care Malaysia. Ya, kita telah mulakan kelas ni seramai 20 orang, dan inilah guru yang bernama Samiha yang mengajar mereka untuk menjahit. We have 2 more
more clinics, which is a legal one. We have a legal cat hospital, which is for the treatment of people who are coming. Untuk memantapkan lagi kerjasama pada masa depan antara NGO dengan pemerintah serta pertubuhan bukan kerajaan Afghanistan, beberapa sesi pertemuan dan perbincangan diadakan. And also we have done some tube well with Muslim kids. 10 hari berkelana di bumi perang meninggalkan kesan yang amat mendalam buat semua peserta. So, sebagai manusia, kita harus berfikir bahawa kita perlu membantu mereka ini dari segi membina semula, membantu kehidupan mereka, menempuh kehidupan mereka yang amat sukar sekarang. Saya jamin, saya rasa sekiranya keadaan begini aman, mungkin mereka akan dapat bangun semula. Tetapi dari masa sekarang nak ke tahap itu, kita perlu bantu mereka. Kita nak tengok sendiri apa yang berlaku on the ground. Selama ni kita tengok kat berita je, ada berita tu kata A, ada berita tu kata B, lain-lain. Sebab kita nak tahu yang benda sebenar, kita kena tengok sendiri lah. Keadaan dia selamat, tapi kesukaran hidup tu sebab tak ada sumber ekonomi. Saya bekerja dengan Kementerian Kesihatan. Memang kita kerja dengan orang ramai, jaga orang sakit, jaga orang. Jadi kita rasa benda ni memang jiwa kita lah sebenarnya. Cuma dulu tak dapat join sukarelawan ni sebab kita sibuk kan. Jadi bila kita dah tak kerja lagi dengan dah bersara, banyak masa, dan benda ni memang saya rasa tak boleh pisah lah doktor dengan cuma sukarelawan ni dia tidak ada sijil untuk merawat orang, tapi dia jaga orang. Jadi kita macam rasa ini satu jadi ini kita gunakan kita punya pengalaman, kita punya tak ada beza sebenarnya kerja doktor dengan sukarelawan sebenarnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua NGO yang sangat committed dalam melaksanakan program-program yang telah kita aturkan, dan secara keseluruhan alhamdulillah program kita berjalan dengan baik dan juga lancar. Terima kasih kepada semua. Musafir di Afghanistan ini suatu perjalanan yang merungkai keistimewaan masyarakat negara itu yang cekal, tabah dan gigih berusaha selepas lebih 40 tahun bergelumang dalam kancah peperangan. Kembara di bumi Afghanistan menjadi catatan peribadi yang amat berharga, dan Pesada Jurnal menjadi medium buat mereka berkongsi. Ini kali kedua saya ke Afghanistan. Kali pertama pada November 2011. Perbezaan dia kalau kita tengok bandar Kabul dan Herat yang kita pergi lebih hidup berbandingkan pada masa kita orang pergi itu bulan 11. Amerika keluar bulan 8. Jadi masa 3 bulan dia masih tak ada duit, jadi ekonomi lebab lagi. Cara hidup lepas perang macam mana? Rumusannya terbaiklah. Dia mencabarlah. Mencabar. Bukan perjalanan akhir, tapi ini permulaan buat kita terus berbakti dan menyumbang demi kelangsungan hidup dan pembangunan Afghanistan.